Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini guys ya, saya ingin melihat ya, bagaimanakah nih Malaysia bakal bina tapak pelancar roket guys. Wow. Seperti apakah videonya? Saya pun penasaran. Teman-teman semuanya yang mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar. Langsung saja kita lihat videonya. Saya pun penasaran. Jom kita tengok videonya. Jom. Oke, nanti linknya di deskripsi guys ya, boleh korang tonton video originalnya. Apabila Astrolab mendengar terdapat cadangan bahawa Malaysia bakal membina tapak pelancaran roket sendiri, Astrolab menjadi sangat teruja dan berpendapat bahawa projek ini perlu diteruskan kerana beberapa faktor. Sebenarnya, Astrolab telah lama memikirkan hal ini dan jika projek ini menjadi kenyataan, kita berpeluang memiliki tapak pelancaran roket menjelang 2029 ataupun 2030. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Malaysia kini berada di ambang perubahan dalam perjalanan teknologi angkasa lepas. Apabila wacana membina tapak pelancar roket sendiri semakin serius dipertimbangkan. Inisiatif ini bukan semata-mata lambang kebanggaan nasional, tetapi didasari oleh hujah saintifik, strategik dan ekonomi yang kukuh. Antara aspek paling penting yang sering dijadikan asas adalah kelebihan geofizik berkaitan kedudukan dekat khatulistiwa. Satu faktor yang boleh menyumbang kepada kecekapan pelancaran roket dan pengurangan kos operasi. Pertama sekali, tapak pelancar roket yang berdekatan dengan garisan khatulistiwa menawarkan kelebihan nyata dari segi dorongan putaran bumi. Di khatulistiwa, permukaan bumi berpusing dengan kelajuan linear maksimum, kira-kira 1670 km sejam. Maka roket yang dilepaskan ke arah timur dapat menumpang sebahagian daripada momentum itu. Keadaan ini memberikan tambahan kelajuan kepada roket tanpa perlu menggunakan bahan bakar terlalu banyak. Oleh itu, roket boleh membawa muatan lebih berat atau mengurangkan kos bahan api untuk misi tertentu. Penyelidikan dan akademik teknikal menunjukkan bahawa pelancaran ke arah timur dari latitud rendah, yakni yang mendekati 0 darjah, memaksimumkan manfaat putaran bumi ini dan mengurangkan delta V, iaitu perubahan kelajuan yang diperlukan dalam trajektori pelancaran. Dalam kajian Prospects of Siting a Spaceport in Africa, contoh bagaimana negara di benua Afrika memilih lokasi pelancaran dekat khatulistiwa diperincikan. Kajian itu menekankan bahawa lokasi sedekat mungkin dengan garisan khatulistiwa akan menggunakan kecepatan putaran bumi secara maksimum ketika melancarkan roket ke orbit prograde, yakni ke arah timur. Ini secara langsung membantu mengurangkan penggunaan propellan dan menurunkan kos perkhidmatan pelancaran. Malah apabila banyak negara membangun kemampuan pelancaran roket mereka sendiri, lokasi geografi menjadi elemen kritikal dalam menentukan daya saing mereka dalam pasaran komersial peluncuran. Salah satu contoh penggunaan kedudukan hampir khatulistiwa ialah Guyana Space Centre di French Guyana. Tapak tersebut dipilih khusus kerana kelebihannya dari segi latitud rendah yang menjadikan pelancaran ke orbit geopegut dan orbit rendah dengan lebih efisien. Lokasi pelancaran itu memungkinkan roket dilancarkan ke timur terbuka dan mengurangkan risiko serpihan jatuh ke kawasan berpenduduk tinggi. Itu ya. Tambahan pula dari sudut teknikal, tapak ini membolehkan pelancaran ke orbit dengan kecondongan rendah, iaitu low inclination. Satu kelebihan besar untuk misi satelit komunikasi ataupun cuaca. Di samping kelebihan geofizik, pemilihan tapak pelancaran roket juga melibatkan pertimbangan teknikal kompleks sebagaimana digariskan dalam kajian Decision Making in Evaluation and Selection of Launch Site. Antara kriteria penting termasuk jarak ke khatulistiwa, infrastruktur sokongan, fasiliti pemprosesan muatan, integrasi roket, simpanan bahan bakar, sistem pengangkutan dan akses kondisi cuaca, kestabilan geologi, populasi sekeliling, untuk keselamatan dan trajektori penerbangan untuk ruang udara yang selamat. Pemilihan tapak bukan sahaja soal posisi, tetapi juga soal keselamatan, regulasi ruang udara, kebolehcapaian serta kos pembinaan dan operasi jangka panjang.
Dengan kata lain, tapak terbaik bukan hanya yang paling dekat dengan garis khatulistiwa tetapi juga memenuhi kriteria teknikal, keselamatan dan kos yang seimbang. Untuk Malaysia, kedudukan geografi di jalur tropika menjadikannya calon yang menarik. Meskipun tidak betul-betul di 0 darjah latitude, beberapa kawasan pantai di Sabah ataupun Sarawak maupun pulau-pulau di Laut Timur boleh dipertimbangkan sebagai calon tapak pelancaran. Lokasi mestilah cukup jauh dari kawasan padat penduduk dan mempunyai laluan pelancaran ke arah Laut Timur untuk meminimumkan risiko serpihan jatuh. Infrastruktur sokongan termasuk pelabuhan laut, lapangan terbang, jalan raya, tenaga dan air juga memainkan peranan kritikal. Dari sudut ekonomi dan strategik, memiliki tapak pelancar sendiri membawa kemandirian teknologi. Malaysia tidak lagi perlu bergantung kepada negara lain untuk menyewa slot pelancaran satelit. Ini mengurangkan kos luaran, kelewatan dan risiko politik. Dengan mempunyai tapak sendiri, kerajaan, universiti dan syarikat tempatan boleh merancang pelancaran satelit mereka sendiri tanpa menunggu giliran dari stesen asing. Ini membuka ruang untuk misi kecil, projek universiti, teknologi, startup, angkasa dan kolaborasi antarabangsa. Tambahan pula, projek sebegini dapat memacu ekosistem teknologi tinggi domestik, mencipta pekerjaan dalam bidang aero angkasa, kejuruteraan bahan, sistem kawalan, telemetri, sistem pelacakan dan kawalan logistik dan penyelenggaraan. Infrastruktur sokongan projek pelancaran juga mendorong pembangunan infrastruktur asas di kawasan sekeliling, jalan raya, komunikasi, tenaga kerja mahir dan sokongan teknikal. Ini seterusnya menggerakkan pertumbuhan ekonomi tempatan dan memberi multiplier effect. Konsep pelancaran laut iaitu Sea Launch turut menunjukkan bahawa platform terapung dekat khatulistiwa boleh menjadi alternatif kepada tapak daratan, terutama jika daratan tidak cukup kondusif. Dalam kajian Prospects of Sea Launches for Chinese Cryogenic Liquid Rockets, penggunaan pelancaran laut membolehkan peluncuran daripada lokasi yang sangat dekat dengan khatulistiwa dan fleksibiliti dalam memilih lintasan lajur pelancaran ke orbit geopegun atau transfer orbit ke geosinkronus. Bagi Malaysia yang mempunyai banyak laut, versi platform terapung atau pulau terapung boleh menjadi idea pelengkap jika tapak daratan sukar diperoleh. Walau bagaimanapun, cabaran besar wujud. Pertama, modal permulaan adalah sangat tinggi. Pembinaan infrastrukturnya, yakni sistem pelancar roket, menara sistem bahan bakar, stesen kawalan misi memerlukan pelaburan awam dan juga swasta. Kedua, aspek keselamatan mesti ditangani dengan teliti. Lintasan peluncuran mesti jelas, zon pendaratan sepihan mesti jauh dari manusia dan sistem kecemasan mesti dirancang rapi. Kajian pemilihan tapak menekankan pentingnya populasi rendah sekitar laluan penerbangan serta risiko alam sekitar. Ketiga, regulasi ruang udara dan hubungan antarabangsa untuk mengurus laluan satelit. Peraturan peluru berpandu, keselamatan udara mesti disegerakan. Selain itu, misi khas atau orbit kecondongan tinggi memerlukan manuver koreksi sudut atau plane change yang memakan bahan bakar tambahan. Walaupun pelancaran dari latitude rendah membantu, ia tidak menyelesaikan semua jenis misi. Kajian trajektori roket moden juga perlu memasukkan banyak pemboleh ubah seperti aliran udara, tekanan haba, splashdown stage yang memperlihatkan bahawa optimasi trajektori sangat kompleks dan sensitif terhadap lokasi pelancaran. Dalam era perubahan iklim dan keadaan cuaca ekstrim, cuaca dan iklim mikrotapak juga perlu dianalisa. Kekerapan ribut petir, angin kencang, kelembapan dan kecenderungan awan konvektif boleh mempengaruhi jendela pelancaran. Pemilihan tapak harus disertai kajian meteorologi jangka panjang. Akhirnya, dari perspektif global dan pendidikan, tapak pelancar roket milik Malaysia memberi peluang kepada penyelidik tempatan untuk eksperimen dan pembangunan roket kecil di sounding rockets, pelancaran suborbital dalam bidang aeronautik dan atmosferik. Institusi seperti universiti dan agensi angkasa negara MISA boleh menjalin kerjasama antarabangsa lebih mudah apabila mereka mengendalikan fasiliti sebenar di negara sendiri. Secara keseluruhannya, membina tapak pelancar roket di Malaysia terutama di lokasi mendekati khatulistiwa bukan sekadar impian futuristik. Ia merupakan pelaburan strategik dalam kebebasan angkasa, daya saing teknologi, pembangunan ekonomi dan kedaulatan negara. Jika kerajaan dan sektor swasta komited serta regulasi, keselamatan dan infrastruktur dirancang dengan teliti, Malaysia berpotensi menjadi pemain angkasa lepas serantau
bukan sekadar sebagai pengguna, tetapi sebagai pelopor cuy. Berikan pendapat. Wow, ya itulah tadi guys ya, luar biasanya Malaysia. Yang mana di sini guys, bukan hanya dalam hal pemakai saja gitu kan, penggunaan barang-barang dari luar negara, tetapi bisa menjadi pelopor lah seperti itu ya, terbaik ya. Dan memang dipilih itu karena dalam hal banyak pertimbangan gitu guys ya. Salah satunya adalah wilayah Khatulistiwa ya kan, seperti itu. Karena kota Pontianak juga salah satu Khatulistiwa gitu guys ya. Dan semoga ya ini menjadi pelajaran juga nih guys ya buat Indonesia begitu guys ya, bagaimana bisa maju ya, bukan hanya menjadi pengguna saja, tetapi menjadi pelopor juga nih ya, terbaik ya, menjadi contoh buat negara-negara lain gitu guys ya. Oke guys, mungkin itu adalah video hari ini ya. Mungkin ada masukan atau apa ya guys ya, mungkin boleh komen saja di bawah. Itu dulu video hari ini. Tetap di Rahmat Pun Channel, bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.